Assalamualaikum, kami dari kumpulan Black Hawk memilih tajuk berkaitan diagnosis isu latihan dan pembangunan di Pejabat Pembendaraan dan Kewangan Negeri Kedah. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan kami iaitu Abdul Rahman bin Muhammad Mustafa, Muhammad Ahmad bin Ramli, Rokenson anak Richard John, Kishanai anak Laki Mohan dan saya Muhammad Azrul Effendi bin Ali. Baik, seterusnya apa itu makna latihan dan pembangunan? Latihan ialah merujuk pada segala usaha terancang organisasi untuk memudahkan pembelajaran tingkah laku kerja yang tertentu, dan latihan ialah terdiri daripada program terancang yang direka bentuk untuk menambah baikkan prestasi di peringkat individu, kumpulan atau organisasi dan prestasi yang bertambah baik. Manakala pembangunan pula bermaksud suatu proses membangun iaitu mencapai kemajuan dan perkembangan. Dan juga menurut para sarjana sains sosial dan kemanusiaan, pembangunan adalah sebahagian daripada proses perubahan sosial yang lebih menyeluruh sifatnya. Menurut mereka lagi, pembangunan terbahagi kepada dua kategori besar iaitu pembangunan yang terancang dan pembangunan yang tidak dirancang. Okey, seterusnya beralih kita kepada jabatan yang dipilih oleh kumpulan kami iaitu Pejabat Pembendaraan dan Kewangan Negeri Kedah atau dengan singkatan PPKNK. PPKNK adalah di bawah sediaan Kerajaan Negeri Kedah di mana ia menjalankan fungsi khidmat pengurusan kewangan dan pengurusan perekonomian. Di PPKNK terdapat 102 pekerja yang terdiri daripada pelbagai grade. Di bawah seksyen khidmat pengurusan terdapat 3 unit iaitu unit pengurusan, unit kewangan dan unit teknologi maklumat. Manakala di bawah seksyen pengurusan kewangan pula terdapat 4 unit iaitu unit perbelanjaan, unit analisa dan pemantauan pelaburan, unit perolehan dan unit asing, dan akhir sekali di bawah seksyen perekonomian terdapat 4 unit iaitu unit perkhidmatan dan operasi perekonomian, unit naziran dan khidmat perunding, unit perekonomian dan pengurusan kewangan serta unit pengurusan dana dan terimaan. Antara isu-isu yang berkaitan dengan latihan pembangunan yang wujud di dalam PPKNK adalah isu lebihan maklumat, bintangan tenaga kerja, kaedah latihan kurang berkesan, isu kekeliruan tugas hakiki, isu pelibatan pekerja serta sistem maklum balas dan sokongan yang lemah. Oleh itu, diagnosis dilaksanakan bagi mengenal pasti isu-isu yang dikesan di PPKNK, sama ada masalah ini mempunyai halangan atau tidak untuk perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ahmad bin Ramli, nombor metrik 267237. Di sini saya ingin menerangkan tentang kaedah-kaedah diagnosis yang akan digunakan. Kaedah yang akan digunakan adalah berasaskan simulasi yang kaedah berorientasikan biografi, ujian ketegasan dan personaliti serta temu bual. Terdapat pelbagai jenis kaedah dan diagnosis yang akan dilaksanakan dalam menyelesaikan isu-isu berkaitan organisasi seperti mana yang disebut tadi, terutamanya daripada aspek bidang pengurusan sumber manusia. Yang keduanya, berasaskan kepada isu dan masalah berkaitan dengan latihan dan pembangunan di Pejabat Pembendaraan Negeri Kedah. Kaedah yang sesuai digunakan adalah kaedah temu bual. Kaedah temu bual terdiri daripada tidak berstruktur, separa berstruktur dan berstruktur. Kaedah temu bual yang tidak berstruktur adalah temu bual yang jenis paling fleksibel dengan ruang untuk berspontan. Berbeza juga dengan temu bual berstruktur, soalan dan susunan yang dikemukakan adalah tidak ditetapkan. Sebaliknya, temu duga diteruskan berdasarkan jawapan peserta sebelum ini. Temu bual separa berstruktur adalah kaedah pengumpulan data yang bergantung kepada bertanya soalan dalam rangka kerja tematik yang telah ditetapkan. Walau bagaimanapun, soalan yang tidak ditetapkan mengikut susunan atau frasa di dalam penyelidikan, temu bual separa berstruktur adalah bersifat kualitatif. Akhir sekali ialah temu bual yang jenis berstruktur. Temu bual berstruktur ini ialah kaedah pengumpulan data yang bergantung kepada bertanya soalan dalam susunan yang ditetapkan untuk mengumpul data mengenai topik. Selalunya temu bual ini jenis bersifat kuantitatif. Temu bual berstruktur sebaiknya digunakan apabila pengkaji sudah mempunyai pemahaman yang sangat jelas dengan topik yang dikaji. Berdasarkan temu bual
berdasarkan isu yang berkaitan latihan dan pembangunan di dalam Pejabat Perbendaharaan Negeri Kedah. Diagnosis yang paling sesuai adalah temu bual berstruktur. Okey, yang seterusnya adalah perincian diagnosis yang akan kami lakukan. Terdapat 16 soalan tertutup yang akan digunakan seperti mana contoh soalan yang akan ditanya adalah seperti berikut. Soalan-soalan ini digunakan dalam diagnosis adalah berkaitan dengan isu latihan dan pembangunan di dalam PPKNK. Soalan-soalan tersebut telah diadaptasi daripada kajian-kajian sebelum ini. Berikut adalah soalan tertutup yang akan dikemukakan dalam diagnosis yang akan dilaksanakan di PPKNK berkaitan dengan isu latihan dan pembangunan. Soalan yang pertama adalah, berapa lama anda telah bekerja di PPKNK? Yang keduanya adalah, adakah anda bersetuju bahawa latihan yang dilakukan adalah dirancang dengan baik? Yang ketiga adalah, adakah anda bersetuju bahawa latihan adalah dalam tempoh yang mencukupi? Yang keempat adalah, adakah program latihan membantu dalam jangka masa yang panjang? Yang kelima, adakah program latihan membantu dalam pertumbuhan peribadi? Dan lain-lain soalan yang dikemukakan yang bersifat rasional di dalam kajian. Sekian, terima kasih. Hai, nama saya Kishan. Nama materi saya 267464. Saya di sini hendak memberitahu tentang kaedah yang digunakan untuk menganalisis data, iaitu kuantitatif. Sifat data kuantitatif ialah berangkat dan ia akan melibatkan kerja yang memboleh ubah berangka. Sebagai contoh, statistik, peratusan, pengiraan dan pengukuran. Terdapat juga teknik iaitu algoritma, alat menganalisis matematik dan perisian. PPKNK menggunakan kaedah IMB, IBM, SPS untuk menganalisis data, keputusan analisis data dan analisis deskriptif. Pelaksanaan intensif yang berkesan iaitu Jabatan Sumber Manusia yang mempunyai tanggungjawab terdapat, iaitunya ialah mengendalikan pengambilan pekerja, pampasan, presentasi, faedah, pembangunan kerjaya. Pelaksanaan intervensi berkesan di PPKNK iaitu analisis masalah yang perlu diselesaikan. Sebagai contoh, temu bual, kumpulan fokus iaitu untuk mengetahui apa yang pengurus dan peserta ingin atau harap daripada latihan intensif. Terdapat juga bentuk program latihan dengan mengenal pasti objek pembelajaran, iaitu sesemua objek pembelajaran perlu sejajar dengan matlamat strategik organisasi PPKNK. Sebagai contoh, senaraikan perkara yang perlu difahami atau diingati selepas sesi tamat, bertindih selepas latihan selesai. Melaksanakan intervensi latihan yang ketiga, iaitu organisasi wajib mempunyai tajaan kepimpinan untuk intervensi latihan dan pembangunan. Sebagai contoh, peserta boleh mengambil tindakan daripada apa yang mereka pelajari dalam program intervensi yang mendapat hasil dengan lebih pantas dan mudah. Yang keempat ialah menilai program latihan, iaitu laraskan kaedah yang teknik untuk memanfaatkan hasil yang paling berjaya. PPKNK boleh menawarkan intensif ganjaran untuk menggalakkan tingkah laku yang positif. Okey, semua sejahtera. Nama saya Rokesan dari Cik John, nombor matrik 267366. Okey, saya akan membentangkan berkenaan pelaksanaan intervensi Pembendaharaan dan Kewangan Negeri Kedah. Yang pertama adalah meninjau pekerja dalam organisasi, di mana pekerja adalah merupakan sumber maklumat terbaik dalam organisasi. Pekerja juga tahu apa yang diperlukan oleh organisasi dan apa yang tidak diperlukan dalam organisasi. Pembendaharaan dalam Kewangan Negeri Kedah boleh mengadakan kumpulan fokus untuk memantau pekerja mereka dan memberi penyelia yang cemerlang sebagai jurulatih untuk pekerja mereka. Selain itu, Pembendaharaan dan Kewangan Negeri Kedah juga boleh melaraskan latihan dan dengan maklumat operasi pengurusan dengan membentuk program yang disasarkan oleh organisasi dan juga boleh mengadakan latihan pematuhan tata cara kerja kepada pekerja. Selain itu, mereka juga boleh membuat latihan kemahiran kepada pekerja supaya mereka lebih fokus kepada organisasi tersebut. Yang nombor 3 adalah bekerja sama dengan agensi kawalan selia. Pembendaharaan dan Kewangan Negeri Kedah boleh melancarkan program bersama seperti pentadbiran keselamatan, kesihatan pekerja, jabatan buruh dan jabatan kehakiman untuk memberi kepakaran berkenaan rancangan latihan pembangunan bagi membantu organisasi memberi latihan kepada pekerja mereka secara berkala. Seterusnya adalah halangan-halangan perubahan yang dijangka dihadapi oleh Pembendaharaan dan Kewangan Negeri Kedah. Antara halangannya adalah halangan fokus pekerja terhadap organisasi.
pekerja sering fokus kepada projek ataupun program yang disampaikan sehingga mengabaikan penambahbaikan organisasi. Dan pekerja sering meluangkan masa dan tenaga mereka untuk melaksanakan program, untuk mencapai program organisasi, tetapi tidak memberi penambahbaikan dalam organisasi yang sepatutnya diberikan. Okay, selain itu, halangan kedua adalah kekurangan sumber dalam organisasi, di mana pembenaran dan kewangan dari Kedah kekurangan sumber dalam memberi apa-apa program ataupun pembelajaran organisasi kepada pekerja. Yang ketiga adalah penetapan terhadap perubahan. Dalam halangan ini, pekerja berasa selesa dengan apa yang telah dilakukan, apa yang telah dibuat selama dalam organisasi, dan mereka tidak mau belajar ataupun menukar kepada proses baru. Okey, sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Abdul Rahman bin Muhammad Mustafa, nombor matriks 266506. Seterusnya saya akan menjelaskan tentang tindakan-tindakan yang mengatasi halangan perubahan dan juga kesimpulan. Jadi kita teruskan kepada tindakan-tindakan untuk mengatasi halangan perubahan bagi pejabat perbendaharaan dan kewangan negeri Kedah. Tindakan-tindakan yang boleh diambil untuk mengatasi halangan perubahan yang dinyatakan seperti di atas ialah dengan menjelaskan kepada pekerja PPK&K bahawa fokus mereka perlu selari dengan program dan organisasi. Ini dapat membantu pekerja untuk lebih fokus kepada kedua-dua, dan mereka perlu melihat kepada persoalan-persoalan berkaitan seperti mengapa mereka perlu melakukannya, apa yang ada pada mereka, adakah terdapat cara alternatif untuk melakukan sesuatu task ataupun tugasan, serta kemahiran yang boleh mereka perolehi. Jadi tindakan yang boleh diambil untuk mengatasi halangan perubahan yang seterusnya ialah dengan mencipta struktur organisasi seperti dasar, piawaian, peraturan, belanjawan dan juga perbelanjaan supaya mendorong pekerja di PPK&K untuk mempelajari dan memperbaiki diri dan bukannya melarang mereka daripada berbuat demikian. Hal ini kerana berdasarkan kajian yang telah dilakukan, sebanyak 68% pekerja telah mengatakan iaitu latihan dan pembangunan ialah dasar terpenting syarikat. Ini menunjukkan pekerja sangat menghargai pembelajaran dan juga ilmu yang diberikan bagi meningkatkan skill masing-masing. Akhir sekali, tindakan yang boleh diambil untuk mengatasi halangan perubahan yang seterusnya ialah menerangkan dengan terperinci mengenai kepentingan perubahan organisasi terhadap semua pekerja. Untuk mengelakkan rintangan pekerja, PPK&K mesti menerangkan kepada pekerja mereka mengapa perubahan itu sangat penting, juga mengapa perubahan perlu dibuat pada waktu sekarang. Selain itu, PPK&K boleh menjelaskan faedah dan cuba melaksanakan beberapa wow factor ataupun faktor wow di organisasi untuk mendapatkan kepercayaan mereka. Wow factor ataupun faktor wow ialah faktor-faktor kualiti yang atau ciri sesuatu yang membuatkan seseorang berasa teruja ataupun kagum. Faktor ini akan menjadi kekuatan kepada PPK&K untuk memastikan para pekerja sentiasa merasa penting akan setiap perubahan yang dilakukan dalam sesuatu organisasi. Seterusnya ialah kesimpulan. Jadi dari tajuk yang kita bincangkan, kesimpulannya ialah isu latihan dan pembangunan dalam sesuatu organisasi sentiasa wujud. Hal ini kerana wujud kepelbagaian dalam aspek pengalaman kerja, tahap pendidikan pekerja serta tahap pemahaman pekerja. Namun begitu, beberapa strategi boleh digunakan untuk mengatasi halangan latihan dan pembangunan di sesuatu organisasi. Antaranya ialah pihak pengurusan atasan dengan kerjasama pengurusan sumber manusia perlu memastikan bahawa rancangan pembelajaran dan pembangunan disambungkan dengan keseluruhan strategi organisasi. Sebagai contoh, jika organisasi seperti PPK&K telah mengutamakan strategi pengurusan, mereka perlu juga memasukkan khusus pengurusan dalam strategi latihan dan pembangunan mereka. Selain itu, eksekutif kanan harus diberi kuasa untuk memimpin pembangunan profesional mereka dan menyediakan pembiayaan, sumber dan bantuan yang mencukupi. Analisis pemegang kepentingan utama harus dijalankan untuk mengenal pasti pemain utama dan mengenal pasti apa yang mereka harapkan daripada strategi latihan dan pembangunan. Akhir kata, mereka harus menjadi sebahagian daripada proses latihan dan pembangunan pekerja untuk mendapat sokongan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.